Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah bantu lebih daripada 1,600 orang. 1,000 berapa ni sebenarnya? Macam 1,000, hampir 1,700 je lah. Kita dah bantu hampir 1,700 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing, okay, tentang macam manakah caranya untuk kita dapat mengawal rasa nak give up, terutamanya pada waktu nak berdiet ni. Pada waktu dalam proses kita nak turunkan berat badan, macam mana cara dia yang paling terbaik untuk kita dapat kawal rasa kita punya macam tension, maksudnya rasa nak give up lah. Okay, rasa nak give up tu semua orang ada, okay? Semua orang akan ada rasa macam down, rasa demotivated, mungkin sebabkan dah cuba macam-macam cara, dah follow meal plan pun macam nampak progress tu slow dan sebagainya. So that's why hari ni saya nak buat sedikit sharing macam manakah caranya untuk kita dapat kawal kita punya rasa nak give up tu. So macam mana cara dia? Saya nak share ada beberapa cara, dan kalau boleh tak komen dah ready untuk saya sampaikan. Kalau dah ready, kalau belum ready, boleh tak komen saya belum ready lagi. So apa khabar? Terima kasih kepada yang bagi saya like. So alhamdulillah. Begini, bila kita cuba nak kurus kan, kita cuba nak kurus, kita kena faham kita akan melalui beberapa fasa. Kita akan melalui beberapa fasa macam mana? Fasa pertama, fasa rasa nampak progress tu berjaya turun, banyak sangat kita akan jumpa. Kita akan nampak progress tu cepat je turun, lama-lama tu kita akan nampak progress tu agak slow sikit. Kita akan nampak progress tu agak slow sikit. Itulah normal. Memang normal, kita tak nak macam terkejut sangat. So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah apa tau? Apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah macam mana caranya untuk kita kawal rasa hampir nak give up kita tu. Siapa ada dekat sini boleh tak komen boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook live, dan please like Facebook page Syah AK, share Facebook live ni, dan komen dah ready sebelum kita nak masukkan tajuk kita pasal benda ni. Cara yang pertama, okay? Cara yang pertama macam mana kita boleh kawal kita punya rasa nak give up tu. Nombor satu adalah kita kena ada clear vision apa yang kita nak. Yang ni saya nak sampaikan satu benda yang agak mahal sikit pada hari ni. Nombor satu, kita kena start apakah yang kita nak capai. Contohnya macam bila kita cuba nak turunkan berat badan, okay, kita kena fikirkan, okay, berapa kilo kita nak capai, macam mana bentuk badan kita nak capai, macam mana rasa badan kita yang kita nak capai, apakah perasaan kita pada waktu tu. Banyak aspek kan, bukan sekadar nombor pada penimbang berat badan sahaja, lebih lagi daripada tu. Kita kena fokuskan macam tu. Kita kena tengok benda-benda lain juga. Kita punya energy level kita punya emosi kita, happy tak happy, saiz pakaian kita, dan of course berat badan kita jugalah. Keempat-empat benda ni, dia sedikit sebanyak akan membantu kita tahu apa yang nak capai. Nombor satu. Nombor dua, selain daripada kita dah start from the end of mind, maksudnya macam the end of mind tu maksudnya macam bila kita nak sesuatu tu, kita akan tengok apa yang benda yang kita nak apa yang kita nak capai dulu. Itulah benda pertama sekali kita nak kena buat. Okay? Boleh faham tak? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Waalaikumsalam Puan Kak Su. Apa khabar Kak Su? Right. So itulah yang pertama. Kita kena start at the end of mind. Nombor satu. Nombor dua, okay? Sekejap, saya nak tanya, suara saya jelas tak? Internet saya okey tak? Adakah apa-apa masalah dengan internet saya, tiba-tiba tersangkut ke apa ke? Boleh tak komen sikit? Okay, satu Nombor dua, apabila kita cuba nak turunkan berat badan, apabila kita cuba turunkan berat badan, kita kena faham kita akan melalui beberapa fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okay, fasa yang pertama bila kita cuba nak turunkan berat badan, pada peringkat awal macam senang sangat nak kurus, terutamanya kepada mereka yang mempunyai berat badan 80 kilo ke atas dalam ketinggian average perempuan punya average lah, dalam 5 kaki macam tu. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah Kak Su, apa khabar? So, waalaikumsalam Puan Aminah, Kak Aminah apa khabar? Alright. So itulah yang seterusnya, jelas. Okay, alhamdulillah. So, next is
kita kena faham fasa-fasa. Fasa yang pertama pada peringkat awal memang kita senang sangat kita nak turunkan berat badan. Okey, semua hai Puan Fung Marlina. Okey, itu yang pertama. Fasa seterusnya, masa tu lah fasa yang mana dia agak sukar sikit. Nak tahu tak, masa fasa yang pertama tu berat badan cepat je turun. Cepat je turun sebabkan badan kita akan sangat-sangat susceptible kepada perubahan gaya hidup kita. Bila kita punya gaya hidup berubah, insya-Allah kita punya berat badan akan nampak dulu, kita punya saiz badan jugalah antara bendanya juga. Fasa yang kedua, masa tu agak susah sikit sebab pada waktu tu kita dalam proses nak menurunkan paras lemak dalam badan dan nak meningkatkan paras muscle dalam badan. So benda tu adalah satu benda yang memang ramai orang susah nak capai. Nak tahu tak satu benda? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook live ni? Selamat malam Puan Engel. Waalaikumsalam Kak Jamnah, apa khabar? Boleh tak komen nak tahu? Satu fasa yang mana bodybuilder ni adalah seorang yang lebih ekstrim, lebih advance dalam mereka nak turunkan berat badan. Maksud advance tu macam mana? Maksud advance tu adalah mereka akan lebih susah nak bina muscle dan mereka juga akan lebih susah nak bakar lemak. Kenapa? Walaupun metabolisme mereka meningkat tetapi mereka dah sampai ke tahap tepu dah. That's why mereka kadang terpaksa ambil macam steroid untuk boost diorang punya metabolisme dan boostkan diorang punya dia punya size muscle dia. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Itu yang berlaku lah yang pertama. Bila dalam tempoh yang macam tu, diorang ni macam susah nak bina muscle, lagi susah nak bakar lemak. Okay, dia nak buat kedua-dua benda serentak tu susah. So that's why mereka kena break into several cycle. Cycle yang pertama, 3 bulan pertama mereka akan makan banyak gila. So dia orang akan bina muscle tu banyak gila. Dan pada masa dia bina muscle, dia pun tengah bina lemak je sekali. Dan pada waktu dia tengah buat cycle kedua, dia buat nama dia cutting cycle. So dia akan makan mengikut keperluan kalori dia. So dia akan bakar lemak dia banyak. Tapi pada masa sama juga, muscle dia pun akan susut sama. So cycle tu dia akan buat 3 bulan macam tu, 3 bulan macam ni, 3 bulan macam tu balik, 3 bulan macam ni. So cycle tu lah yang menyebabkan mereka akhirnya dapat bina muscle dan bakar lemak pada masa yang sama. Nak tanya ni coach, sudah vaksin, bagaimana senaman dan diet apa yang sesuai? Senaman tak ada masalah Puan Fung. Saya nak panggil apa? Puan Fung, nak panggil Marlina Okay. Untuk senaman, kita boleh senam apa-apa je. Untuk diet, basically tak ada pantang pun. Saya tak tahu lah pula kalau saya ada pernah dengar lepas dah vaksin ni ada orang makan durian terus meninggal. Saya tak pasti. Tapi memang tak ada kaitan langsung antara antara vaksin dengan makan durian meninggal. Cumanya kalau Puan Fung Marlina dah ambil vaksin ke? Saya rasa kita berborak-borak je lah Puan Marlina dah ambil vaksin ke? Kalau dah ambil boleh tak komen dah ambil, apa khabar? Right, apa ni? Apa aku buat ni? Alamak. Macam mana? Okay, delete komen. Yes. Okay. Kalau katakan Puan Marlina dah ambil vaksin, mungkin akan ada satu ketika yang mana apa tahu? Satu ketika yang mana dah kemarin sama lah kita. Okay, satu ketika yang mana kita akan makan banyak sikit daripada biasa. Itu sebenarnya yang paling merisaukan lah sebenarnya. Tak ada masalah pun kalau katakan nak makan banyak, tapi kita kena faham kenapa lah. Okay, sorry. Alright. Berbalik tentang soalan Puan Marlina, tak ada spesifik diet yang sesuai. Yang penting sekali adalah masa ketika itu kita akan rasa selera makan kita bertambah sikit. Dan saya punya suggestion untuk menyelesaikan masalah selera makan bertambah ni adalah dengan cara memakan makanan yang bantu kita rasa kenyang lebih lama. Kurangkan pengambilan benda-benda manis, lebihkan pengambilan makanan-makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Contohnya seperti macam buah-buahan, sayur-sayuran kan. Lepas tu pula lebihkan ambil protein yang daripada solid protein, bukan daripada liquid protein. Okey, boleh ambil telur, ikan, daging, ayam, beans, boleh ambil. Tapi kena tahu portion banyak mana, sebab that's why kita ada meal plan yang kita createkan khusus untuk mereka yang nak follow cara meal plan macam tu. So alhamdulillah mereka akan dapat kesan lah.
Okey. Boleh faham ke? Ada tak sebarang stuck dekat saya punya live ni? Boleh tak komen stuck ke tak stuck? Saya komen sikit. Ke gambar saya macam pecah-pecah, kenapa ni? Pelik lah. Right. So itulah yang ni lah. Sekejap alright, cantik. So, bila kita selera makan meningkat, chances adalah kita sebenarnya sedang nak boostkan kita punya ya Allah Azim, kita punya antibody. So bila kita nak boostkan antibody kita kena makan lebih sikit sebab nak boost, nak bagi kita tenaga. Right. So itulah adalah yang benda lah yang saya nak beritahu. Tetapi point saya kat sini adalah there is no specific diet untuk mereka yang ambil vaksin. Biasanya kita boleh gunakan diet yang sedia ada. Kita nak guna diet apa-apa pun tak apa. Tetapi saya punya suggestion untuk lebih fleksibel, untuk lebih rasa kurang stres, InsyaAllah cara diet yang kita anjurkan ni kita dapat banyak feedback yang mengatakan ramai yang dah berjaya, rasa senang nak nampak, senang nak follow. Diet kita Alhamdulillah telah pun dapat feedback yang mengatakan diet kita senang follow dan mudah nak diikut dan juga rasa kenyang lebih lama dan juga buatkan kita nampak kesan dia. Saya nak tunjuk sikit gambar boleh tak? Macam mana contohnya? Macam Puan Suzana Ali. Ni lah Puan Suzana Ali nama dia, Puan Suzana Ali. Macam ni badan dia dulu sebelum dia follow cara kita. Dan macam ni badan dia sekarang lepas dah follow cara kita. Apa yang berlaku kat dia? Dalam tempoh dia makan masa dalam tempoh yang agak lama juga. Sebab dia ada masalah tertentu macam tekanan darah tinggi dan sebagainya. Waalaikumsalam Kak Ayu, apa khabar? Okey. So bila dia follow cara diet macam tu, so dia akan rasa perubahan dia sedikit demi sedikit dia nampak kesan. Point saya dekat sini adalah bila kita amalkan cara diet yang mudah diikut, kita akan nampak kesan. Setuju tak apa yang saya cakap? Macam saya tahu kat sini Kak Yung pernah dapatkan meal plan, Kak Su, Puan Su Syira Ismail pun pernah dapat meal plan, Kak Lin pun dah dapat meal plan. Siapa lagi dapat meal plan kat sini Saya sebut nama sikit. Siapa Puan Jamnah pun pernah dapat meal plan, Puan Rohana Ismail pun pernah dapat meal plan. Setuju kan? So, diorang ni pernah dapat meal plan dan bila mereka dapat meal plan tu, mereka follow betul-betul dan mereka perasan sebenarnya tak susah pun nak ikut dan dia fleksibel. Setuju tak apa saya cakap ni? Bila kita dapat satu meal plan, satu cara kurus yang fleksibel, kita tak susah pun nak turunkan berat badan. Setuju tak apa saya cakap? Saya pun dapat Puan Nega pun ada. Sorry, saya tak perasan Puan Nega pun ada. So Puan kita masing-masing pernah dapat meal plan kan? So that's why masing-masing akan dapat perasan sebenarnya tak susah pun nak turunkan berat badan bila dah ada meal plan. Kan? So terima kasih kepada yang komen. Alright. So itu antaranya lah yang saya nak sampaikan kat sini. That's why bila kembali semula kepada tajuk saya tentang bila saya nak give up. Okay, saya faham kadang-kadang bila kita dah cuba cara macam-macam cara nak kurus tapi tak nampak kesan lagi kan. Saya nak share sikit. Tadi saya tengok ada satu video daripada salah seorang daripada bekas student saya. Nama student saya tu adalah Puan Hamizah. Okey, dia duduk kat Selangor je. Dia punya berat badan tak adalah berat sangat, dalam 60 lebih kilo je. Cuma ketinggian dia dalam 130 lebih. Okey. So, dia punya masalah, okey. Dia punya Waalaikumsalam Kak Ida, apa khabar? Dia punya masalah adalah dia dah cuba macam-macam jenis diet. Hai Puan Koni, apa khabar? Okey. Nak tak saya cerita sikit tentang salah seorang daripada bekas student kita. Nama dia adalah Puan Hamizah. Nak tak dengar cerita pasal dia? Kalau nak dengar boleh tak komen nak dengar? Boleh tak bagi saya love banyak sikit, banyak-banyak share Facebook live ni sampai semua orang nampak apa kita buat. Okey. Ni saya nak tunjuk sikit gambar saya punya video dengan dia. Bukan nak tunjuk video lah, saya nak tunjuk cerita pasal saya dengan dia. Dia okey. Cumanya satu situasi dia pernah cuba diet, nama dia adalah diet guna produk. Diet guna produk. Dia juga pernah gunakan last kali bila guna diet guna produk ni ni. Nanti insyaAllah saya akan post video ni nanti dalam masa terdekat ni. Right. Dia pernah cuba diet guna produk. Adalah produk tu dia sebut tapi saya tak nak mention dalam video tu. Pertama. Keduanya, dia dah cuba amalkan diet makan rebus-rebus, makan eat clean habis lah. Okay. Cuba bayangkan,
makan produk kurus pun kena makan makanan yang rebus-rebus, dapatlah turunkan berat badan. Dia follow meal plan kita, dia makan makanan macam kari kan, macam ayam masak tu, masak merah, masak rendang, pun dapat turunkan berat badan. Apakah kita punya sangkaan sekarang ni? Sangkaan saya nombor satu adalah, buat apa kita nak guna produk, kalau katakan bila kita guna produk pun kita kena jaga makan juga. Nombor satu. Nombor dua, daripada kita jaga makan, kita makan makanan yang makan rebus-rebus, bakar-bakar, salai-salai, steam kan. Why not kalau katakan kita boleh makan makanan kegemaran kita dan kita masih lagi nampak progres turunkan berat badan, dan itu akan menjamin kita dapat teruskan cara diet macam tu dalam tempoh jangka masa yang lama. Setuju tak apa saya cakap? Siapa sini setuju? Macam Puan Koni bagi tahu pada Nurul kot ke bagi saya? Saya tak ingat. Puan Koni bagi tahu pada saya, ada tak lagi Puan Koni Yan kat sini? Puan Koni Yan ada tak kat sini? Puan Koni Yan bagi tahu minggu lepas kot, lepas dia follow meal plan, dia perasan satu benda yang berbeza pada badan dia. Okay, saya nak baca sikit apa yang Nurul bagi tahu. Nak bagi tahu lepas dah follow meal plan, dia dah turun sebanyak 2 kilo. Alright. Dia kata dia dah faham dah apakah maksud makanan seimbang. Dia follow meal plan dalam masa 4 hari je dah dapat turun 2 kilo. Kan, dapat turun 2 kilo dah dalam masa 4 hari. Saya tak pasti, saya harap Puan Koni ada dekat sini. Puan Koni dekat sini, harapnya dia dapat komen dekat sini kan. Saya rasa kalau boleh saya nak invite Puan Koni dalam live ni pun best juga. Tapi saya tak dapat nak invite pula, tak tahu kenapa. So, maksud saya kat sini macam ni, bila kita dapat turunkan berat badan dengan mengikuti makanan yang mengandungi makanan kegemaran kita, badan kita memang terpaksa kurus. Siapa kat sini yang berminat, kalau katakan dia tahu cara macam mana dia boleh jadikan badan dia terpaksa kurus, terpaksa slim, dia pun tak sedar, dalam masa 4 hari dah dapat turun 2 kilo, 4 hari 2 kilo. So kalau kata dia extendkan dengan cara yang sama, insya-Allah lebih senang. Hai Puan Koni, apa khabar? Kan, betul tak Puan Koni? Sekarang ni berat badan dah berapa dah Puan Koni? Kalau macam nak lebih mudahnya, berapa kilo dah berjaya turun daripada hari tu 17 hari bulan 7 mulakan meal plan daripada kita, dan hari ni dah 30 hari bulan 7, dah 2 minggu lebih kan. 2 minggu dah. Macam mana rasa badan Puan Koni dan juga berat badan Puan Koni dah dapat diturunkan selama 2 minggu ni? Cek komen sikit. Saya nak tahulah Puan Koni punya experience kat sini, biar lebih ramai lagi orang nampak sebenarnya kita punya cara ni. Saya tak kata cara kita cara terbaik, tapi saya rasa cara kita adalah cara yang praktikal, cara yang boleh bagi orang perasan sebenarnya nak kurus ni tak susah, tak perlu nak belanja banyak pun, tak perlu pun kita nak berbelanja benda yang mahal-mahal. Sampailah kita kopak duit, pokai, lepas tu pula kita gunakan cara diet yang susah nak follow, sampai kita hanya mampu follow selama setahun 2 je, lepas tu dah terdapat follow dah, lepas tu berat badan naik semula, lepas tu stres, lepas tu sambung balik benda yang sama, stres, berat badan naik. Dia akan jadi in cycle. Dalam bentuk cycle tu maksudnya macam dia semangat gila nak berdiet, betul-betul semangat lah, tak kisahlah diet macam mana sekalipun, nak belanja berapa pun, spend je lah berapa banyak pun. Lepas tu pula masak pula masakan yang boleh buatkan dia kononnya boleh kurus cepat, makan yang bakar-bakar contohnya, ataupun steam ataupun ataupun rebus. Lepas tu bosan, still maintain tapi ada tenaga dari biasa. Kan, alhamdulillah bertenaga Puan Koni Yan. Tak apa Puan Koni Yan, kalau katakan dapat, saya rasa hari tu Puan Koni Yan ada bagi tahu pada Nurul yang Puan Koni nak dapatkan ni kan, consultation tapi saya tak pasti, saya tak nampak je nama Puan Koni dalam consultation punya list tu. Sebab saya pun macam looking forward je lah. Macam hari tu masa kita BMM minggu lepas kot, Puan Koni kata Puan Koni nak dapatkan consultation yang kita buka last week tu. Mana nama Puan Koni, saya nak tahu juga macam mana Puan Koni punya keadaan semua kan. But anyway, sebab tak ada training keluarkan peluh seperti jogging, tak apa. Yang tu sebenarnya betul, jogging kita boleh jogging sendiri. Right, tak apa. Point saya kat sini adalah lain orang, lain dia punya flow dia nak turunkan berat badan. Setuju tak?
So that's why kita ada buat kat sini hujan, line tak begitu memuaskan. Sini tak hujan, saya rasa line saya pun tak begitu memuaskan. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi itulah, bagi saya, untuk bagi kita punya proses berdiet tak susah, kita kena ada ilmu. Setuju tak? Bila kita ada ilmu, proses berdiet kita jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih kita faham kenapa berat badan kita dapat turun pada peringkat awal. Lepas tu macam mana badan kita jadi semakin slim, slowly dan surely badan kita akan nampak kesan. Saya yakin Puan Connie mungkin dah perasan serba sedikit badan Connie yang semakin slim sikit berbanding dengan sebelum ni. Ada tak Puan Connie perasan benda tu? Badan rasa macam makin slim sedikit daripada biasa. Mungkin dah boleh dah pakai baju-baju yang serba kecil sikit. Line sangkut-sangkut Itulah tu. Saya rasa macam saya kena tukar line lah. Tukar line. Ada tak Puan Connie? Dia rasa macam tu. Puan Connie rasa macam ya, line penerimaan badan proses masing-masing. Betul. Okey. Ada tak Puan Connie rasa badan Puan Connie jadi semakin slim sikit, makin mengecil lepas dah follow meal plan? Ada tak? Boleh tak komen sikit? Ya, ada perasan. So itu salah satunya lah. Kadang-kadang kita tak boleh tengok pada penimbang berat badan saja. Kita kena tengok pada kita punya inch loss. Kita juga kena tengok pada kita punya tenaga. Itu semua menentukan macam-macam. Assalamualaikum Puan Rosita, apa khabar? Okey. Itu antara benda lah, antara proses yang kita akan alami bila kita follow cara diet yang saya tunjukkan ni. Mungkin ada yang dah tahu cara diet macam mana, tapi cara diet saya memang saya pun perasan lain sikit daripada apa yang kita pernah tengok sebelum ni. Mungkin sama atau mungkin tak lah. Tapi itulah. Mana? Macam mana ni So puan saya kat sini, Puan Connie, Kak Lin, Puan Ida Osman, siapa tu, Puan Anangel, Kak Yong, Puan Rona Ismail, siapa lagi kat sini, mereka semua dah follow meal plan dan masing-masing dah nampak kesan mereka apabila mereka dah follow meal plan tu. Alright, so dalam arti kata lain, diorang ni dah faham dah serba sedikit nak makan mengikut keperluan tenaga mereka macam mana. Dan kita juga ada tunjukkan dalam Black Magic Mentoring macam mana cara nak memvariasikan makanan kita supaya kita boleh makan macam-macam benda dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Supaya apa? Supaya proses kita dalam nak menurunkan berat badan akan berlaku dengan sangat baik. So itulah yang kita ni kan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Right. Okay. Right, terima kasih. Okay, so that's why saya nak tunjuklah gambar-gambar di kalangan student kita. Saya akan ceritalah serba sedikit tentang diorang punya latar belakang. Saya nak tunjuk gambar pertama dan gambar ni saya baru dapat juga. Nama dia adalah Puan Zuraini. Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Puan Zuraini ni dia pun baru je follow meal plan dalam 2 minggu macam tu je. Tetapi satu benda yang berlaku kepada Puan Zuraini adalah badan dia jadi semakin slim. Nak tengok tak gambar dia? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live? Saya nak korang tengok pertama saya tengok kat bahagian perut dia dan bahagian muka dia. Dua benda ni yang paling senang nampak. Inilah gambar Puan Zuraini Ajmain nama dia. Okay, kita boleh nampak pertama sekali dengan jelas, dengan ketaranya perut dia nampak macam ke depan sikit, nombor satu. Dan muka dia macam agak cabi sikit. Saya tutup lampu. Okay, nampak tak? Agak cabi sikit dia punya muka dia. Dan juga perut dia nampak macam ke depan sikit. Tapi lepas dah follow cara kita dalam masa 2 minggu, 2-3 minggu, dalam 3 minggu, daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia. Dalam tempoh 3 minggu saja. Dan berat dia tak adalah turun banyak sangat dalam masa 3 minggu ni. Tetapi dia punya saiz badan dia macam seolah-olah dah berkilo-kilo dah turun. Nampak tak gambar dia? Boleh tak komen nampak kalau nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nampak dia punya. Dan ini makan masa selama 3 minggu. Saya nak tunjuk lagi student kita yang dah follow meal plan kita dalam masa 26 hari. Waalaikumsalam Puan Marwati, apa khabar? Daripada macam ni double XL turun kepada saiz XS. Dan sebenarnya dia hanya turun 5 kilo je. Tetapi dalam masa 5 kilo tu, dalam masa 26 hari tu dia dapat turun 5 kilo pun saiz badan dia semakin mengecil dan jadi semakin susut badan dia. Saya nak tunjuk lagi gambar yang lain dalam masa 3 minggu juga, 3-4 minggu juga. Okey. Nak tengok tak gambar ni? Boleh tak komen nak tengok?
ini adalah antara student kita yang bila follow meal plan berat tak turun banyak lah, tak turun banyak tapi nampak kesan dia. Contoh yang lainnya seperti siapa dalam tempoh sebulan follow meal plan, berat tak turun banyak, tetapi satu benda yang berlaku pada dia, dia punya badan semakin susut. Contoh yang ketiga, nama dia adalah siapa tu nama dia? Puan Amy. Dia follow meal plan, berat badan dia 76.8. Okey, nampak badan dia macam besar sikit, lebar sikit. Tapi lepas dah follow meal plan, apa ni? Lepas dah follow meal plan, macam ni lah badan dia. Dalam tempoh 3 minggu. Okey, berat dia tak turun banyak. Berat tak turun banyak dan berat badan tu bukanlah menjadi penentu segala-galanya. Okey, bukan penentu segala-galanya. Yang paling penting sekali adalah kita punya tahap konsisten kita bila kita cuba nak turunkan berat badan. Kan boleh faham tak? So, itulah benda saya nak sampaikan kat sini. Ada lagi, saya nak tunjuk gambar lagi. Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak tunjuk gambar seterusnya. Siapa tu? Gambar seterusnya dalam tempoh, dalam masa tak sampai sebulan juga. Okey. Sebulan lah, bukan sebulan. Puan Rohana, macam ni badan dia. Saya nak korang tengok dekat dia punya badan lah, badan semua. Macam ni lah badan dia dulu. Sebenarnya tak nampak sangat sebab pertama tak nampak sebab dia pakai baju hitam. Okay, tak apa. Dia pakai baju hitam. So, tak nampak sangat. Ni sebulan. Dalam masa sebulan macam ni lah badan dia. Dan lepas dah dalam tempoh sebulan. Macam ni lah badan dia. Dia dapat turun dalam 5.2 kilo. 5.2 kilo sebulan tapi saiz baju dia dah semakin susut. Lengan dia dah tak sendat dah macam sebelum ni. Okay, nampak tak perubahan bentuk badan? Yang paling penting sekali adalah kita faham proses. Kita bukan trust the process, tapi kita understand the process. Kalau kita trust the process, kita mungkin tak faham kenapa. Dan korang dah macam meletakkan 100% kepercayaan bulat-bulat kepada saya. Dan saya tak nak macam tu. That's why dalam cara Batak Fitness, kita bukan nak you all semua percaya saya bulat-bulat. Tak nak. Saya nak bagi you all faham kenapa benda ni berlaku. Dan itulah sebenarnya ilmu. Bila kita faham apa kita berlaku, kita akan susah sikit nak rasa down. Kita susah sikit nak rasa demotivated. Sebab apa? Sebab kita faham the process. Kita understand the process, bukan kita just trust the process. Boleh faham tak? Kalau kita trust the process, at one point kita akan rasa demotivated. Kenapa tak turun-turun lagi? So kita trust lah. Aku percaya pada coach aku percaya. Tapi tak turun-turun juga. So that's why dalam kita nak cuba senang dan dapat mudah untuk kita tak give up. Kita jarang rasa nak give up bila kita nak kurus. Adalah kita kena ada ilmu. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Bila kita faham cara kurus dan tahu cara kurus, proses kurus kita akan berlaku dengan lebih mudah lagi. So that's why itu yang saya nak bagi melalui meal plan kita, melalui macam-macam cara lagi. Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen faham dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. So, kepada sesiapa dekat sini yang mungkin rasa macam dia nak kurus tapi dia tak faham kenapa dia punya proses berat badan dia macam tak turun-turun lagi. Dia mungkin dah follow macam-macam cara kurus, dah beli produk kurus, dah follow diet yang bukan-bukan. Macam tadi tu Puan Hamizah, dia dah pernah beli produk kurus. Dia dalam masa dia makan produk kurus tu juga dia makan makanan yang macam apa tu, rebus-rebus segala bagai kan. Sampai satu tahap Puan Hamizah lepas dah follow cara macam tu, dia punya period dia datang macam tak menentu. Why? Sebabkan benda tu akan mengganggu kita punya badan kalau kita follow cara diet yang salah dan kita follow cara senaman yang tak bersesuaian dengan diri kita. So bila kita cakap pasal senaman pula, tak semua senaman sesuai untuk semua orang. Tak semua orang sesuai dengan sama senaman dia. That's why juga untuk mereka yang mempunyai berat badan yang level obese. Level obese dia tak sesuai buat aktiviti macam berzumba. Sebab dia mungkin akan menyebabkan dia dapat masalah seperti sakit lutut,
sakit tumit dan sebagainya. Dia lebih sesuai dia buat aktiviti macam brisk walking. Tu pun dah cukup dah sebenarnya, tapi kena buat secara konsisten. Buat sehari tu dalam 30 minit, 40 minit macam tu. That's what we call as understand. Kita faham kenapa kita buat apa yang kita buat berdasarkan apa yang kita sedang alami sekarang. Understand the process. Barulah kita akan susah rasa nak give up. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan kalau boleh, that's why kalau masih belum lagi like Facebook page Syahik, like Facebook page Syahik, sebab insyaAllah ada banyak benda kita nak share lagi. Dan besok kita akan buat satu event webinar Zero to Slim Fit daripada jam 2 petang ke 3 petang. Terus saya akan cerita pasal benda-benda simple juga. Dan juga sepanjang minggu depan sampai tengah bulan 8 saya pun dah penuh dah buat consultation kepada student saya dan juga siapa-siapa yang nak dapat consultation bersama saya. Okay, that's why itu yang kita nak buat sekarang. Itu yang kita nak buat. That's why kita nak bantu mereka yang nak cuba turunkan berat badan tanpa produk, kurus tanpa produk. InsyaAllah lebih sustainable cara tu. Okay, so saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.